kerana pada pagi ini, pagi yang sangat berbahagia, hari ke-6 Ramadan, kita bersama-sama dalam sesi tazkirah yang mana telah dimulakan semalam oleh Ustaz Ihsan Sabri, dan giliran saya pada hari ini insya-Allah akan bersama para peserta semua, tuan-tuan, puan-puan. Sebenarnya kalau dari segi tajuk tidaklah ditentukan oleh pihak penganjur, tetapi walau bagaimanapun saya telah memilih tajuk yang insya-Allah penting untuk dikongsikan bersama tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini, dan tajuknya ialah tadahan jiwa di bulan Ramadan. Kalau baca tajuk tadahan itu boleh kita faham bahawa seolah-olah jiwa kita, apa yang ada dalam diri kita ini yang bersama dengan jasad ini, gabungan roh dan jasad membentuk jiwa seorang manusia, dan ia diumpamakan sebagai suatu bekas dan mampu untuk menadah. Dan apa yang kita nak tadah pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan, puan-puan, ialah pelbagai janji dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita semua. Baik, sebagai permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu semua fardu ataupun kewajipan berpuasa, sebagaimana kewajipan ini telah difardukan kepada umat-umat terdahulu. Dan apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita semua berpuasa? Suatu target, suatu matlamat yang diminta supaya semua orang capainya, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa, menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Cuma tuan-tuan, puan-puan, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita semua dan meletakkan dalam diri ini suatu perkara yang dinamakan sebagai jiwa, yang mana asasnya adalah cantuman kepada roh. Apabila dia dimasukkan dalam jasad, maka apa-apa yang berlaku kepada jiwa itu disifatkan kepadanya baik dan buruk. Bahkan takwa itu pun sendiri disifatkan kepada jiwa itu. Maksudnya, manusia yang dianggap telah mencapai tahap takwa, maka hakikatnya jiwanya itu sendiri telah mencapai tahap ketakwaan. Saya nak bawa tuan-tuan puan-puan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, untuk mencapai target, matlamat ataupun objektif takwa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita semua capainya pada bulan Ramadan ini, maka hendaklah kita pergi kepada kuncinya. Kunci ketakwaan itu adalah terletak pada jiwa kita. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita dengan dia menjadikan jiwa itu ataupun ruh yang terdapat dalam diri manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain dijadikan sebagai sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan jiwa dengan menyebut wa nafsin, demi jiwa. Maksudnya makhluk yang ada jiwa ialah manusia, jin, malaikat dan haiwan. Tetapi yang mukallaf dan disifatkan boleh sama ada jiwa itu baik ataupun buruk ialah pada manusia dan jin saja. Wa nafsin wa ma sawwaha, pada masa yang sama Allah bersumpah dengan zatnya ataupun dengan dirinya sendiri, iaitu dengan zat ataupun dengan diri yang membentuk dan memperindahkan jiwa itu. Maksudnya Allah yang mencipta jiwa dan meletakkan dalam diri makhluk-makhluknya. Cuma pada masa yang sama Allah sediakan jalan taklif itu terhadap hamba-hambanya yang mukallaf daripada kalangan manusia dan jin. Allah sediakan dua jalan.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberi ilham, memberi petunjuk kepada jiwa yang ada di alam ini, jiwa-jiwa mukallaf yang ada di alam ini, di dunia ini, maka jalan keburukan dan jalan takwa. Maka di sini tersedia di hadapan seorang mukallaf itu dua jalan. Maka dia boleh memilih. Allah memberikan kudrat kepadanya untuk memilih sama ada untuk menjadi seorang hamba yang taat ataupun seorang hamba yang derhaka. Tetapi walau bagaimanapun Allah menjanjikan kepada hamba yang berjaya dengan menyebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjaya hamba-hamba yang menjadikan jiwa itu suci bersih, mencapai maqam takwa sebagaimana KPI yang dihendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama Allah mengancam mereka yang gagal dalam mensucikan jiwa itu ataupun dengan menjadikan jiwa itu sebagai jiwa yang kotor dengan firman-Nya waqad khaba man dassaha. Justru tuan-tuan puan-puan, jiwa inilah yang kita cuba sucikan. Jiwa inilah yang cuba kita jadikan sebersih-bersihnya sepanjang bulan Ramadan ini. Cuma untuk menjadikan jiwa itu bersedia dalam keadaan kita sudah berlalu sekitar 1/5 daripada bulan Ramadan, mungkin sehari dua lagi lengkap 1 minggu. Maka sesuai untuk kita membuat audit awal, maksudnya audit peringkat pertama, fasa pertama, adakah dalam keadaan seminggu yang berlalu ini kita berjaya ataupun jiwa kita betul-betul bersedia untuk melengkapkan hari-hari seterusnya dengan setinggi-tinggi kualiti ibadah. Baik tuan-tuan, puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan semua kepada beberapa isu yang bakal dibangkitkan supaya jiwa kita ini sesuai ataupun bersedia untuk menadah rahmah, untuk menadai maghfirah ataupun sehingga mencapai tujuan yang terakhir iaitu al-'itq minan nar, dibebaskan daripada neraka. Walaupun ada masalah pada hadis yang menyebut kepada kita semua bahawa Ramadan itu pada 10 hari pertamanya awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Tiada ataupun kita kata dari segi sandaran hadis itu tidaklah kuat, tetapi yang kita boleh rumuskan bahawa rahmah, maghfirah, al-'itq minan nar itu berlaku sepanjang bulan Ramadan. Khususnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahawa walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Bagi hamba-hamba Allah itu ada yang terpilih dan Allah isytiharkan mereka itu bebas daripada neraka dan ia berlaku pada setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang saya nak sebutkan bahawa jiwa kita hendaklah tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta. Kita tahu Allah itu Al-Khaliq, Al-Khallaq, Badi'us Samawati wal Ard, Fatir. Allah itu pencipta makhluk-makhluknya dan makhluknya pelbagai. Dan kita dapati Allah tidaklah menjadikan makhluk itu sama. Dia ada kudrah, pada masa yang sama dia bersifat iradah, membeza-bezakan makhluk-makhluknya mengikut pangkat, keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan kamu wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha, dia mencipta apa yang dia mahu daripada kepelbagaian makhluk yang ada, wa yakhtar, pada masa yang sama dia memilih makhluk-makhluk itu dan membezakan kedudukannya. Jadi kita dapati daripada kalangan malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jibril alaihi salam, Mikail, Israfil dan sebagainya menjadi penghulu para malaikat. Demikian juga daripada kalangan manusia, Allah memilih para nabi dan para rasul untuk dijadikan hamba-hamba yang terpilih dan memimpin manusia mengikut umat masing-masing. Dan ia juga berlaku kepada tempat dan juga masa.
Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah Al-Mukarramah diikuti dengan Al-Madinah An-Nabawiyah dan yang terakhir iaitu yang ketiga Al-Masjid Al-Aqsa ataupun bumi Syam itu lebih berbanding bumi-bumi yang lain, dan Allah memilih masjid lebih afdal berbanding tempat-tempat lain di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, Allah dia memilih dan meletakkan fadilah ataupun fadail pada tempat-tempat yang dia mahu. Maka yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan puan-puan ialah dalam soal masa sekalipun juga Allah memilih membeza-bezakan masa mengikut keistimewaan yang tertentu. Kalau dari segi bulan, Allah memilih Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu kepada bulan-bulan yang lain. Demikian juga Allah memilih sebagai Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan haram, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Maka tuan-tuan, yang kita dapati di sini Allah memilih Ramadan, dan kalau kita perhatikan Ramadan itu pun sendiri, dalam Ramadan itu Allah juga memilih hujung-hujung ataupun kita dapati kemuncak kepada fadilah yang ada pada Ramadan itu berlaku pada 10 malam yang akhir, dan didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan apabila idza kana al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa shadda mi'zarahu wa iqadha ahlah atau kama qala. Aisyah radhiyallahu anha menyebut apabila masuknya 10 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat, kita kata, pecutan akhir. Pecutan akhir dengan baginda menghidupkan keseluruhan malam akhir itu, 10 malam yang terakhir itu, baginda solat, mengisi dengan pelbagai ibadah, tadarus Al-Quran. Kemudian demikian Nabi SAW mengikat kain baginda dalam keadaan sebagai satu kiasan baginda bersungguh-sungguh, dan yang terakhirnya baginda mengejutkan ahli keluarga. Maka tuan-tuan puan-puan, walaupun Ramadan itu secara keseluruhannya terbaik, tetapi ada spot-spot tertentu, bahagian-bahagian yang tertentu, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan berbanding yang lain. Maka tuan-tuan puan-puan, dalam mengisi Ramadan kita semua mencari Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan malam itu daripada malam-malam yang lain. Demikian juga Allah melebihkan 10 Muharram berbanding siang hari yang lain. Ashura itu adalah lebih baik daripada siang yang lain. Siang hari yang lain, kalau Lailatul Qadr adalah lebih baik daripada malam-malam yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita ada pilihan di sini. Adakah kita termasuk daripada hamba-hamba yang Allah pilih untuk mengisi Ramadan ini sebaik mungkin? Kerana kita tahu sebagai orang yang beriman, kita termasuk dalam lingkungan Al-Mu'minun. Tetapi dalam Al-Quran, Allah membeza-bezakan kedudukan Al-Mu'minun itu. Kadang-kadang Allah memanggil mereka Al-Muttaqun, kadang-kadang Allah memanggil mereka Al-Muhsinun, dan kadang-kadang juga Allah memanggil orang-orang yang beriman yang berbeza pangkat kedudukan ini sebagai Al-Abrar, dan kemuncak kepada perbezaan itu dan kedudukan yang tertingginya sebagai Al-Muqarrabun. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang terbaik. Betul, semua orang boleh mencapai maqam at-taqwa, tetapi ketakwaan itu boleh berbeza-beza. Kadang-kadang di peringkat al-abrar, kadang-kadang di peringkat al-muqarrabun. Jadi dalam tempoh yang berbaki ini, tuan-tuan puan-puan, ada peluang untuk kita semua berusaha sebaik mungkin supaya dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua dan meletakkan kita daripada kalangan hamba-hamba yang terbaik. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, perkara yang kedua yang saya nak sebutkan, bahawa jiwa kita ini, kita sendiri, jiwa kita hendaklah faham bahawa dalam meraih kebaikan, mengejar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang tersedia dalam bulan Ramadan ini, hendaklah kita beriktikad dengan tegas, dengan jazam bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya. Maha kaya dan disebut dalam bahasa Arab sebagai Al-Ghani. Allah itu Al-Ghani. Okey, untuk menghuraikan Al-Ghani itu, dia tidak mengharapkan kebaikan makhluk. Maksudnya, walaupun Ramadan ini meriah dengan ibadah, orang-orang mengejar kebaikan, suasana ibadah itu pada mana-mana tempat, masjid penuh dengan orang, malam-malam Ramadan terisi dengan tilawatul Quran, Ramadan terisi dengan infak, it'amut ta'am dan sebagainya. Tetapi hendaklah kita beriktikad, jiwa yang menadah rahmat Allah ini hendaklah beriktikad Allah tidak mengharapkan kebaikan. Maksudnya tidaklah menjejas ataupun memberi manfaat apa-apa kepada Allah. Tetapi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semua. Maksudnya apa yang kita buat, kita yang dapat hasilnya. Bukanlah bermaksud kalau manusia jadi baik pada bulan Ramadan ini, maka kebesaran Allah itu bertambah. Bukan. Allah sedia maha besar. Dia tidak mengharapkan kebaikan hamba-Nya. Cuma pada masa yang sama, jika ada daripada kalangan manusia yang diseru dengan iman supaya berpuasa tetapi mereka ingkar, mereka tidak berpuasa, Allah perintahkan mereka suruh solat, mereka tak solat. Kalaulah ia berlaku dalam skala yang besar sekalipun, manusia misalnya diseru, contohnya umat Islam di Malaysia diseru untuk berpuasa tetapi tiada seorang pun yang berpuasa, maka ia tidak akan menjejaskan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak akan terjejas ataupun berlaku mudarat apa-apa jika hamba-hambanya derhaka kepadanya. Dalam hal ini saya nak bawa tuan-tuan puan-puan kepada satu hadis yang sangat hebat kandungannya, sehingga kan perawi kepada hadis itu iaitu dia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Bila meriwayatkan hadis ni dia terduduk. Dia terduduk kerana kebesaran ataupun kehebatan makna, iaitu satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, riwayat Abu Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih jalla wa ala, Allah menyebut, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua manusia, semua jin, daripada awal kejadian mereka sehinggalah akhir kejadian mereka, semua berkumpul dan mereka memiliki satu hati yang paling taat kepada Allah, paling bertakwa, Allah kata ia tidak akan menambahkan apa yang ada di sisi Allah. Demikian juga keratan yang kedua, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalaulah sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat jin dihimpunkan daripada awal kejadian mereka sehinggalah yang terakhir, ia tidaklah akan menjejaskan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalaulah manusia derhaka, Allah tetap maha hebat. Kalaulah manusia semuanya taat kepada Allah, Allah tetap maha hebat. Sebagaimana itulah dia. Jadi dalam hal ni kita perlu tegas bahawa apa yang berlaku sepanjang Ramadan ini tidaklah memberikan apa-apa, maksudnya perubahan kepada zat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada manusia itu jadi baik keseluruhannya ataupun jadi jahat keseluruhannya, maka Allah kekal maha kaya. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Wahai Nabi Musa, Allah memetik kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Baginda sebut kepada kaumnya, in takfuru, sekiranya wahai manusia kamu semua kufur kepada Allah, antum, kamu semua, waman fil ardi jami'ah, dan seluruh manusia di bumi ini menjadi jahat, kufur kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maka tuan-tuan, maksudnya janganlah kita mengungkit apa-apa walaupun kita menjadi orang yang agak baik,
agak elok keadaan kita pada Ramadan kali ini, tetapi Allah Maha Kaya dan dia tidak perlukan kita. Maka kita sebenarnya kalau buat baik dan meninggalkan kejahatan, ia kembali kepada diri kita sendiri. Baik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, perkara yang ketiga. Okey, tadi kita sebut ni yang perkara yang pertama. Okey, sekejap slide dia tak gerak. Okey, sekejap. Okey, baik. Okey, ni yang ketiga. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan. Perkara yang ketiga, untuk kita siapkan diri kita semua ini, jiwa kita, hendaklah beriktikad. Kita sendiri kena ada satu mindset bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka lihat kita mempamerkan kefakiran kita kepadanya. Jadi menjelaskan hal ni kalau dikaitkan dengan Ramadan. Okey, sebelum tu saya nak baca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut tentang kefakiran kita. Allah menjelaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu sebenarnya yang perlukan, kamu sebenarnya yang fakir, kamu perlukan Allah, dan Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi dalam hal ni saya nak kaitkan situasi kita sepanjang bulan Ramadan. Allah suka melihat kita menunjukkan kelemahan kita dan kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, apabila kita dijanjikan bahawa kita sentiasa dalam keadaan kebaikan selagi mana kita menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ajjalu al-fitr. Nabi SAW bersabda, manusia itu sentiasa berada dalam keadaan kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi kita seolah-olah nak tunjuk kepada Allah, kita perlu kepada makan, perlu kepada minum, dan kita sebenarnya dahaga. Kita sebenarnya dahaga. Maksudnya kalau kita sengaja lewat-lewatkan berbuka, maka di situ seolah-olah kita nak gambarkan bahawa kita tak perlu kepada makanan dan minuman. Seolah-olah kita boleh stay dalam keadaan kuat. Tetapi Allah tidak mahu kita macam tu. Kita segera dituntut supaya azannya maghrib terus kita berbuka. Maka di situ ada satu falsafah bahawa kita kena menzahirkan, kita kena menzahir bahawa kita adalah hamba yang perlu kepada makanan, perlu kepada minuman, perlu kepada rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Maka Allah juga berfirman dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi dalam keadaan kita berpuasa, maka tunjukkan kefakiran kita kerana Allah menyebut dalam surah Az-Zariyat. Dia kata, aku minta manusia sembah aku ini, beribadah kepadaku, bukanlah untuk memberikan apa-apa manfaat. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidaklah minta daripada manusia, jin dan manusia itu rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Bukanlah aku nak minta daripada mereka itu memberi makan kepadaku. Dan Allah tegaskan bahawa innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, dan Maha kuat. Dia tak perlukan, walaupun dia minta kita buat baik, tunjukkan pengabdian kita kepadanya, tetapi bukanlah bermaksud dia ada faedah, dia nak apa-apa kepentingan daripada kita, khususnya dalam soal rezeki ataupun soal makan. Jadi di sini tuan-tuan, dalam hadis kita digalakkan membaca Zahaba al-dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Bila kita berbuka puasa, kita sebut bahawa kita dahaga. Zahaba al-dhama, dengan minum airnya kita hilanglah dahaga. Wa batallatil uruq, urat-urat ataupun saluran pernafasan kita, saluran makanan kita mula basah dengan air. Wa thabatal ajru insya-Allah, dan kita harapkan dengan berpuasa seharian kita itu 12 jam, 13 jam kita berpuasa, sabit, tetap ganjaran
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut kita dahaga, kita lapar, kita penat, maka Allah suka kita pamerkan kefakiran kita kepadanya. Dan demikian juga dengan pensyariatan takhirus sahur, dengan melewatkan sahur. Kita digalakkan mendekatkan tempoh sahur itu dengan waktu subuh, kan? Maka kat situ seolah-olah kita nak memendekkan tempoh kita cepat lapar. Maksudnya kalau kita sahur lebih awal, mungkin kita akan lapar sebelum subuh lagi. Maka oleh kerana betapa kita nak tunjuk betapa fakirnya kita, lemahnya kita, maka kita digalakkan supaya melewatkan sahur. Maksudnya kenyang itu berjam-jam lah, maksudnya selepas waktu subuh. Jadi di sini manifestasi daripada pensyariatan menyegerakan berbuka, melewatkan sahur adalah nak tunjuk bahawa kita selemah-lemah hamba, kita adalah manusia yang perlukan kepada makan, perlu kepada minum. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya. Okey, sekejap dia jam sekali lagi. Slide jam sekali lagi sekejap. Okey. Okey, ini yang seterusnya. Okey, ini yang seterusnya kita perlu clear. Kita sendiri sebagai orang yang berada dalam mausim al-khair, musim kebaikan ini, satu tempoh yang terhad, ayyaman ma'dudat, satu hari, beberapa hari yang boleh dikira. Beberapa hari yang boleh dikira, maka pada masa ini, dalam keadaan yang terbaik ini, kita hendaklah ada satu pegangan, satu persepsi bahawa masa, tempat dan keturunan semata-mata tidak menjadikan seseorang itu suci dan istimewa. Jadi macam mana saya nak huraikan poin ini ialah kita semua tak boleh nak elak daripada masuk dalam Ramadan. Semua orang terpaksa masuk. Semua orang terpaksa masuk Ramadan kerana ia adalah tempoh masa. Bulan ini bukanlah kata untuk orang tertentu saja, tidak untuk orang lain. Semua kita masuk dalam madrasah Ramadan. Satu dewan peperiksaan mungkin. Kalau kita boleh umpamakan demikian. Demikian juga tempat. Tempat pun sama dan keturunan yang baik. Adakah dengan masuknya kita dalam satu tempoh ataupun beradanya kita pada satu tempat dan kita daripada keturunan yang bagus-bagus, automatik kita jadi yang terbaik? Maka jawapannya tidak. Jawapannya tidak semata-mata macam tu. Kerana ia bergantung kepada jiwa kita, bergantung kepada diri seseorang itu. Maksudnya dalam keadaan limpahan rahmah, limpahan maghfirah, limpahan pengisytiharan bebas daripada api neraka itu berlaku dalam sepanjang Ramadan ini, tapi bukan semua orang dapat keistimewaan dan janji-janji tersebut. Walaupun ia berlaku, mungkin terkena pada seseorang dan tidak terkena pada yang lain. Maksudnya berlaku depend kepada individu itu sendiri. Jadi demikian juga tempat. Tempat kalau seseorang itu pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tidaklah semestinya dia akan jadi orang yang baik. Walaupun dia berada di sebaik-baik tempat, bersolat di Masjidil Haram, berada di depan Kaabah, ataupun di Madinah dia berada di Raudah. Dia beribadah, dia mengisi Ramadan di situ ataupun di tempat-tempat yang tadi. Walaupun ada kelebihan umrah pada bulan Ramadan, tetapi adakah dengan berada mereka pada tempat-tempat tadi menjadikan mereka yang terbaik? Jawapannya tidak. Demikian juga soal keturunan. Mereka daripada keturunan yang baik-baik, daripada ahlu baitin Nabi SAW misalnya, tidaklah menjadikan mereka akan sebagai orang yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Melainkan di sana ada perkara-perkara sampingan ataupun ciri-ciri yang lain untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Maksudnya masuk Ramadan tidaklah menjadikan seseorang itu automatik bertakwa. Tidak. Kenapa saya bangkitkan hal ni tuan-tuan, puan-puan? Ialah supaya kita sedar. Kita sedar sebab ada yang keluar masuknya Syawal,
Ada manusia yang tidak terampun pun dosanya. Allah tak bagi rahmah pun kepada dia, ataupun Allah tak isytiharkan itqun minan nar pun kepada dia. Walaupun dia sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Maksudnya bagi mereka Ramadan ke ataupun tidak Ramadan adalah sama. Bagi mereka yang merasakan Ramadan, kadang-kadang mungkin bagi mereka Ramadan membebankan mereka. Mungkin faktor penat, faktor adalah tertentunya menyebabkan mereka tidak senang dengan kehadiran Ramadan. Maka bagi yang macam ni, Ramadan ataupun bukan Ramadan adalah sama. Demikian juga tempat. Kalau kita dapati Abu Jahal, Abu Lahab dan sebahagian kufar Quraisy, hidup mereka, membesarnya mereka adalah di Makkah Al-Mukarramah, tetapi tidaklah tempat itu menjadikan mereka yang terbaik. Dan kita dapati kalau sekarang pun orang yang berada di Mekah dan Madinah bukanlah semestinya terbaik. Berlaku je penipuan, berlaku je kita kata scammer yang membabitkan travel umrah dan sebagainya, kan? Jadi dalam hal ni keadaan masa, tempat itu tidaklah menjamin seseorang itu akan menjadi yang terbaik. Maksudnya ia kembali kepada kita. Menjadi terbaik, menjadi seorang yang dibersihkan jiwanya, menjadi hamba yang bertakwa itu bergantung kepada jiwa seseorang. Dengan bahasa yang lain, kalaulah umpama rahmat Allah itu turun pada hari-hari Ramadan, siang dan malamnya, kalaulah ia tidak ditadah oleh jiwa-jiwa yang bersedia, jiwa-jiwa yang sedia membuka dadanya, maka ia akan berlalu, tak akan terkena pada orang-orang yang tadi. Jadi penting bagi kita tuan-tuan, puan-puan, menyediakan jiwa yang baik supaya janji-janji Ramadan itu terkena kepada kita. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Perkara yang berikutnya yang saya nak bangkitkan ialah Al-Quran dan doa di bulan Ramadan. Jadi kita dapati kalau kita baca ayat-ayat tentang puasa, dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Baqarah ada sekitar 5 ataupun 6 ayat berkaitan dengan puasa. Jadi di tengah-tengah cerita tentang puasa, Allah menyebut tentang Al-Quran. Dia angkat kedudukan Ramadan dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran buat pertama kali, iaitu berlaku pada malam Al-Qadar. Dan Al-Quran itu ditonjolkan kedudukannya. Yang saya sebut awal-awal tadi, Allah menurunkan banyak wahyu, menurunkan kitab-kitab kepada para Nabi dan Rasul. Tetapi Al-Quran menjadi kitab yang paling utama, menjadi kitab yang kita kata yang paling tinggi kedudukannya, dan kandungan kitab ini memiliki hudan linnas, memberi hidayah kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, mengandungi keterangan-keterangan yang baik dan menunjukkan pemisah di antara hak dan yang batin. Jadi tuan-tuan puan-puan, pada masa yang sama dalam ayat yang berikutnya, Allah tunjulkan satu perkara yang lain, agak lain berkaitan dengan Ramadan itu sendiri ataupun lain dengan ibadah puasa, iaitu Allah selipkan di situ ayat tentang doa. Dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, sekiranya ada daripada kalangan hamba-Ku bertanya kamu tentang diriku, maka fa inni qarib. Allah kata sesungguhnya aku dekat dengan hamba tadi. Apa yang hamba itu akan dapat? Dia kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam tengah-tengah Allah bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang puasa, maka Allah tambah satu elemen yang lain untuk diisi oleh hamba-hambanya, iaitu tentang ad-du'a. Fa inni qarib. Dia dekat. Bila orang-orang yang berada dalam Ramadan ini hendaklah merasakan, meletakkan satu perasaan bahawa Allah itu dekat dengannya. Apa yang berlaku sekiranya hamba itu berdoa, ujibu da'watad da'i idza da'an.
apabila hamba-Ku minta daripadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Maka kita pun tertanya-tanya, kenapa dikaitkan doa dalam keadaan Allah bercerita tentang puasa? Maka di sini saya nak highlightkan kepada tuan-tuan, puan-puan, iaitu Nabi SAW menyenaraikan bahawa antara doa-doa yang Allah mustajab, Allah akan kabulkan, ialah da'watus saim, iaitu orang-orang yang berpuasa. Dan kemuncak mustajabnya doa itu khususnya dekat-dekat nak berbuka. Jadi apa kaitannya? Macam mana kita nak faham saranan tadi, galakan supaya doa tadi? Maka ia dikaitkan dengan jiwa. Jiwa kita apabila telah melalui tempoh berpuasa sejak terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari, tempoh itu berlaku pembakaran dosa-dosa yang lampau. Maka di hujung, sekiranya jiwa seorang hamba itu dah bersih, kalau dia angkat tangannya mohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peluang untuk doa itu terkabul adalah sangat tinggi. Khususnya bila kita dah lalui tempoh berpuasa, dan dalam keadaan berpuasa itu kita jauhi maksiat, kita isi dengan tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran. Di samping pada masa yang sama kita mencari rezeki yang halal, kita menghubungkan silaturahim, kita it'am ta'am, kita bersedekah, infak dan sebagainya. Maka di hujung dekat-dekat nak berbuka itu kita minta sesuatu daripada Allah, maka Allah kata aku akan kabulkan, kerana kamu minta dalam keadaan jiwa kamu sangat bersih. Jiwa kamu sangat bersih, maka ia sangat tinggi peluang untuk terkabul. Sebab tu Nabi kata da'watus saim idza aftar. Doa orang yang berpuasa bila hampir-hampir dia nak berbuka. Maka saya sarankan tuan-tuan puan-puan, dekat-dekat nak berbuka, mungkin setengah jam ataupun 20 minit sebelum berbuka, kita khaskan masa kita untuk kita menyendiri. Apa yang boleh lah. Maksudnya kalau yang terpaksa menyediakan makanan, juga dah berbuka, kita sambil-sambil kita masak kan, sambil-sambil kita masak, maka sebutlah doa-doa yang warid daripada Nabi SAW. Tidaklah disyaratkan kena angkat tangan, tapi bagi yang ada peluang untuk menyendiri, kita duduk seorang, kita angkat tangan, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikan sesuatu, khususnya taufik untuk kita meneruskan hari-hari Ramadan yang akan datang, kan? Nabi SAW bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu segan, dia malu dan dia sangat mulia, pemurah. Apabila hambanya dia segan, dia tak tergamak apabila hambanya mengangkat tangan, kedua-dua tangannya minta sesuatu daripada Allah, Allah biarkan tangan itu kosong. Maksudnya Allah akan bagi kepada hamba-hambanya yang ikhlas, yang jujur, yang benar-benar minta sesuatu daripada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Sepanjang kita berada pada bulan Ramadan ini, saya ambil kesempatan untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan, sebab dalam hidup ni terlalu banyak masalah, halangan. Maka kalaulah kita tak jadikan Ramadan ini sebagai peluang untuk kita betulkan balik hubungan kita dengan Allah, kemudian kita nak Allah selesaikan masalah kita, Allah selesaikan masalah kesihatan kita, kewangan kita, keluarga kita dan sebagainya, maka inilah peluangnya. Maka Al-Quran itu sendiri pun sama, bacalah sebanyak mungkin Al-Quran, khususnya pada malam ataupun kalau siang ada kesempatan kita baca masa siang hari. Ambil masa sebelum ataupun selepas solat jemaah, kita baca sedikit Al-Quran, dan kalau ada peluang, ada masa, ruang pada malam hari, kita fokus untuk membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Maksudnya saya nak dikaitkan di sini ialah jiwa yang bersih dan tahap kita istijabatun lillah, kita menyahut seruan Allah itu juga memberikan, kita kata, peratus kepada yang minta. Apabila dia minta daripada Allah, maka Allah memberi tips kepada kita supaya kamu kena tahu macam mana. Kalau kamu nak Allah mustajabkan doa, Allah kata falyastajibuli, hendaklah kamu dahulu menyahut seruan. Maksudnya dalam hari-hari kehidupan kita, Allah menyeru kita secara umumnya pada Ramadan ini, Allah panggil kita supaya kita berpuasa. Ya, kita dah puasa, pada masa yang sama juga Allah panggil kita untuk solat berjemaah di masjid. Maka tahap kita menyahut, kesungguhan kita menyahut panggilan Allah itu juga boleh memberi kesan kepada kemakbulan doa. Falyastajibu li, hendaklah kamu menyahut aku dahulu, barulah aku akan sahut apa yang kamu minta, kabulkan apa yang kamu minta. Dan kita juga kena tahu Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang bukanlah semestinya sebagaimana yang kita minta, sebab dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, demikian juga saya nak highlightkan semasa kita bersahur. Semasa kita bersahur, jangan lupa bahawa ia termasuk daripada thuluthul lailil akhir, 1/3 malam yang terakhir. Bagi muslimat misalnya, dalam keadaan kita menyediakan sahur, jangan lupa untuk kita berdoa. Walaupun kita lihat suami kita duduk atas tikar sejadah misalnya, kita pula ada kat dapur, jangan kita rasa cemburu sebab kita berada dalam ibadah, suami kita pun ada dalam keadaan ibadah. Cuma cara yang berbeza. Allah redha kepada suami kita, Allah redha kepada kita yang menyediakan juadah di dapur. Jadi dalam keadaan itu, suami kita, pasangan kita berdoa di atas tikar sejadah, kita juga boleh berdoa walaupun kita berada di dapur. Dalam keadaan kita berada dalam tempoh kemuncak malam itu, iaitu 1/3 malam yang terakhir. Ingatlah sabda Nabi SAW yang disebut bahawa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni faastajib lah wa man yastaghfiruni faaghfir lah wa man yas'aluni fa'utiyah. Sesungguhnya Allah itu turun dengan selayaknya pada 1/3 malam yang terakhir ke langit dunia, langit yang paling rendah, dengan layak baginya, dan pada masa yang sama dia menyeru hamba-hambanya. Dan bukan ia berlaku pada Ramadan semua bulan, tetapi Ramadan ada kelebihannya. Dan Allah minta daripada kita supaya dia kata, dia bagi apa offer, man yad'uni faastajibalah, siapa yang minta, siapa nak minta, siapa yang nak doa, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang mohon ampun daripadaku, aku akan ampunkan dia. Wa man yas'aluni, siapa yang nak minta sesuatu daripadaku, aku akan bagi. Jadi jangan lupa spot-spot yang penting pada bulan Ramadan ini tuan-tuan puan-puan, iaitu doa, khususnya masa nak berbuka dan masa nak sahur. Jadi walaupun kita dalam keadaan mengunyah makanan, hadirkan dalam hati kita apa yang kita nak minta daripada Allah, ataupun kita nak istighfar. Terbaik kita gunakan peluang ataupun tempoh itu untuk beristighfar, dan Allah pun memuji orang-orang yang beristighfar semasa waktu sahur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu orang-orang yang muttaqin, yang muhsinin itu mengambil peluang untuk beristighfar. Jadi mohonlah ampun daripada Allah atas dosa-dosa kita yang silam, yang lama itu pada waktu-waktu yang terbaik ini. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan.
Maksudnya setiap kali kita dengar tazkirah, kita akan dengar Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pelbagai jalan kebaikan. Kadang-kadang disebut kepada kita Ramadan syahrus siyam. Ramadan adalah bulan puasa. Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Syahrul Al-Qiyam. Demikian juga Ramadan adalah syahr, bulan untuk kita qiyamul lail, at-tarawih dan sebagainya. Demikian juga Ramadan dikaitkan dengan Syahrul Al-I'tikaf, bulan untuk kita fokus duduk di masjid i'tikaf. Kemudian disebut juga Syahrul Bir Wassilah, bulan untuk kita membuat baik kepada orang, menghubungkan silaturahim dan sebagainya, memberi makan kepada orang. Syahrus Sadaqat wal Infaq, bulan untuk kita berbelanja, memberi makan kepada orang, menggembirakan fakir miskin, kan? Kemuncaknya dengan zakat fitrah. Dan kita juga Syahrul At-Taubah, kan? Syahrul Taubah, bulan untuk kita baiki diri, baiki hubungan kita dengan Allah, dan kita digalakkan untuk menyebut bahawa Allah tu Maha Pengampun dalam doa Nabi, sebagaimana 10 malam yang terakhir Nabi sebut, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya engkau yang Maha Pemaaf dan kamu suka kepada kemaafan, maka ampunkanku, maafkan aku. Maka di sini banyak kebaikan yang ada. Kadang-kadang kita tak terkejar, kita tak sempat nak cover semua, ataupun mungkin ada kekangan lain yang menyebabkan kita, ialah kadang-kadang kita cari rezeki, kita terpaksa servis, kita bantu keluarga kita. Kemudian kalau kita terpaksa masak, ya tak sempat nak baca Quran, nak duduk lama nak baca banyak tak boleh. Jadi dalam keadaan kesempitan masa, kemudian kadang-kadang kita bila kerja kita penat, maka pada masa yang sama kita kena anggap kita mencari rezeki, kemudian kita masak, kita uruskan keluarga kita pun termasuk daripada kebaikan. Kadang-kadang kita suap makanan di mulut anak-anak kita pun satu kebaikan, satu rahmah yang sangat besar sebenarnya. Jadi maksudnya janganlah kita sempitkan kebaikan itu dalam keadaan ibadah-ibadah yang macam yang saya sebut tadi. Jadi hiduplah aktiviti macam biasa, uruskan keluarga kita, cari nafkah dan sebagainya. Cuma dalam keadaan yang terhad itu, kalau ada peluang yang membenarkan kita ataupun kita boleh fokus kepada satu ibadah tertentu yang mana kita mampu buat dengan baik. Contohnya Allah bagi kita kemudahan rezeki, kita ada duit yang banyak, maka fokuslah kepada infak. Kalau bagi orang yang tak ada duit, mungkin dia boleh baca Quran dengan banyak, dia hafiz Quran, dia boleh baca dengan lancar, fokus kepada baca Quran. Bagi orang yang tak ada komitmen keluarga, dia ada, mungkin anak-anak dia dah besar, dia mungkin dah pencen dan sebagainya, maka gunakan peluang untuk iktikaf. Sepanjang iktikaf tu dia boleh buat amal soleh yang lain. Jadi kebaikan itu depend kepada diri kita sendiri, kita yang uruskan. Kita yang boleh uruskan apa yang sesuai untuk kita, dan pulun habis-habisan ibadah yang kita boleh buat tadi. Jadi dalam hal ni tak timbul soal jealous, mungkin kita terpaksa kerja malam dan sebagainya. Orang lain tarawih, kita cari rezeki kan. Anggaplah yang kita buat tu pun ada kebaikannya. Jadi dalam hal ni saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam suratul Maidah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah itu memberi hidayah dengan Al-Quran bagi hamba-hamba yang mencari redanya, dan pada masa yang sama Allah tunjukkan subulas salam, jalan-jalan kesejahteraan. Maksudnya kebaikan itu banyak. Ada orang yang terpaksa uruskan mak ayah dia. Mungkin dia kena bawa mak ayah dia dialisis, tunggu appointment mak ayah dia, teman mak ayah dia dalam ward dan sebagainya. Itu pun kebaikan. Itu pun ada pahala yang sangat besar kan. Jadi ada orang belajar, setengah orang tu posisi dia sebagai seorang pelajar, talabul ilm, iaitu mempelajari ilmu agama, maka itu pun kebaikan. Maka dalam hal ni kita hendaklah buka ruang jiwa kita, tadahlah
kebaikan itu dengan jiwa yang memiliki persepsi-persepsi dan kita kata tadi pemikiran-pemikiran, asas-asas yang saya sebutkan tadi. Bermula dengan apa tadi? Kita beranggapan Allah Subhanahu Wa Taala itu memilih yang terbaik, kemudian Allah itu tidaklah mengharapkan kebaikan hamba-Nya, tetapi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian apa tadi? Bahawa Al-Quran dan doa akan memacu jiwa kita menjadi bersih dan kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Dan yang terakhir ialah kita kena anggap kebaikan yang banyak ini kita tak mampu nak buat semua. Kita pilih yang kita mampu dan di mana Allah tempatkan kita. Kita pulun habis-habisan bahagian yang itu. Baik, saya rasa masa dah hampir tamat. Okey, terima kasih semua kepada yang menyertai tazkirah pada pagi ini. Dan itulah insya-Allah dalam ruang yang akan datang, mungkin lepas Ramadan kita sambung balik pengajian hadis kita, metodologi ahli hadis. Cuma hari ini itu saja yang saya boleh kongsi dengan rakan-rakan para pendengar. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk kita teruskan hari-hari yang berbaki. InsyaAllah kita lengkapkan Ramadan ini sebaik mungkin jika Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Baik, saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ini. Terima kasih semua kerana memberi perhatian. Moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ampuni dosa-dosa kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih semua insyaAllah. Ya, sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan, puan-puan. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.